Saya bermula dengan pengenalan. Kata pinjaman merupakan kata yang dipinjam daripada satu bahasa dan diterapkan kepada bahasa yang lain. Kata pinjaman ini sering digunakan untuk konsep atau gagasan yang eksotik yang merupakan kata yang asing kepada masyarakat penutur bahasa. Dalam pembentukan kata baharu dalam satu bahasa akan berlaku proses penggayaan yang melibatkan bidang fonologi, morfologi dan pembendaharaan kata. Peminjaman kata suatu bahasa merupakan satu perkara yang tidak dapat dielakkan oleh mana-mana bahasa di dunia dan merupakan satu fenomena yang normal bagi sesuatu bahasa yang hidup. Tujuannya adalah untuk mengungkapkan apa yang sebelumnya tiada di dalam budaya sesuatu bangsa atau kaum tersebut. Peminjaman kata merupakan sumber yang penting dalam isu kosakata kerana perhubungan antara pengguna bahasa yang berbeza menyebabkan bahasa-bahasa itu saling mempengaruhi antara satu sama lain. Mana perkataan yang dipinjam mungkin akan menjadi lebih luas atau sempit bergantung kepada perubahan pengalaman dan budaya. Konteks dan pengetahuan boleh mempengaruhi makna sama ada meluaskan atau menyempitkannya dalam sesuatu bahasa. Ini kerana jenis kata tersebut merupakan bentuk awal kata daripada bahasa asing yang terserap dalam bahasa Melayu. Sesuai dengan masalah yang sering timbul dalam kalangan masyarakat umum yang sukar untuk membezakan antara istilah agama dengan istilah umum. Penyenaraikan kata tersebut dapat membantu mereka mengatasi masalah tersebut. Yang pertama, peminjaman kosakata. Para pengkaji sering mengaitkan peminjaman kosakata merupakan satu aspek dalam pertembungan budaya. Peminjaman kosakata juga boleh didefinisikan sebagai penyebaran budaya daripada satu individu kepada individu yang lain. Pada tahun 1933, ahli linguistik barat iaitu Bloomfield telah memperkenalkan 3 jenis peminjaman, iaitu peminjaman budaya, peminjaman karib dan peminjaman dialek. Peminjaman budaya berlaku apabila terdapat suatu batasan dalam sesebuah komuniti, seperti terbatas dari segi geografi. Peminjaman karib pula berlaku apabila terdapat dua bahasa yang tidak serupa dalam satu kawasan yang sama. Dan yang terakhir, peminjaman dialek melibatkan peminjaman bahasa daripada domain bahasa. Yang kedua, batas peminjaman. Terdapat dua batas peminjaman, iaitu pengaruh substranum dan juga peralihan kod. Pengaruh substranum. Pengaruh substranum atau lebih dikenali sebagai peralihan atau pemindahan sering dikaitkan dengan alat pemerolehan bahasa kedua. Dan peralihan bahasa ini sering digambarkan sebagai pengaruh bahasa pertama dalam bahasa kedua. Dalam pengaruh substranum, konteks linguistik dalam bahasa sumber akan dipatuhi. Jika terdapat pengubahsuaian dalam peminjaman, ianya tidak akan dipatuhi. Yang ketiga, peminjaman kosakata bahasa asing dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu mula menerima pengaruh bahasa asing sejak abad ke-7 lagi. Untuk pengetahuan semua, terdapat 3 generasi bahasa Melayu. Yang pertama, bahasa Melayu kuno yang menerima pengaruh bahasa Sanskrit. Yang kedua, bahasa Melayu klasik menerima pengaruh bahasa Arab. Dan yang ketiga, yang digunakan pakai pada zaman ini iaitu bahasa Melayu moden yang menerima pengaruh bahasa Eropah. Kenapa bahasa Melayu ini mudah sangat menerima pengaruh bahasa asing? Pernah anda terfikir? Jawapannya, bahasa Melayu bersifat terbuka. Peminjaman ini secara tidak langsung memperkayakan kosakata bahasa kita sendiri. Terdapat 3 jenis peminjaman kosakata bahasa asing dalam bahasa Melayu, iaitu fonologi, morfologi dan semantik. Fonologi merupakan sistem ejaan yang disesuaikan dengan bahasa tempatan, tetapi lafaz bunyi yang sama, seperti psikologi. Yang kedua,
Morfologi. Morfologi merupakan ejaan dan bunyi yang sama dengan bahasa tempatan, seperti radio, novel, momentum. Dan yang terakhir, semantik. Semantik merupakan kosakata yang mempunyai banyak maksud, seperti wakaf. Saya akan bercakap tentang isi yang keempat, iaitu syarat peminjam kosakata bahasa asing dalam bahasa Melayu. Kosakata yang akan diserap memperlihatkan mudahnya pemindahan timbal balik antara istilah asing tersebut dengan istilah Melayu, mengingat keperluan pemindahan ilmu pengetahuan. Yang kedua, kosakata yang akan diserap mempermudahkan pemahaman teks asing oleh pembaca kerana memberi ciri transparansi teks. Yang ketiga, kosakata yang akan dipinjam akan lebih ringkas jika dibandingkan dengan terjemahan Melayunya. Kosakata dipinjam mempermudahkan kesepakatan antara pakar jika padanan terjemahannya terlalu banyak sinonim. Yang kelima, kosakata dipinjam lebih sesuai dan tepat kerana tidak mengandungi konotasi buruk. Isi yang kelima, panduan peminjaman kosakata bahasa asing dalam bahasa Melayu. Yang pertama, peminjaman kosakata dengan penyesuaian ejaan. Penyesuaian ejaan yang pertama adalah penyesuaian vokal. Sebagai contohnya, perkataan Inggeris bazar menjadi basar apabila terjemah dalam bahasa Melayu dengan vokal AA tetap sama. Yang kedua, penyesuaian konsonan. Perkataan Inggeris carbon menjadi karbon apabila diterjemah dalam bahasa Melayu dengan konsonan C menjadi konsonan K. Yang kedua adalah peminjaman kosakata tanpa penyesuaian ejaan. Perkataannya sama seperti bahasa asing. Sebagai contohnya, bank solar. Penyesuaian imbuhan bagi kepada dua, iaitu imbuhan awalan dan imbuhan akhiran. Contoh imbuhan awalan adalah abstrak menjadi abstrak dengan imbuhan awalan abs tidak berubah. Yang kedua adalah imbuhan akhiran. Contoh bagi imbuhan akhiran adalah package menjadi package. Walaupun perkataan akhir kedua-dua perkataan lain tapi bunyi tetap sama. Kesimpulan pertama ialah pertembungan budaya suatu bangsa dengan bangsa yang lain antara faktor yang menyebabkan peminjaman kosakata berlaku dalam bahasa Melayu. Apabila kosakata pinjaman ini terserap ke dalam bahasa yang meminjam, maka struktur bahasanya berubah sama ada dikekalkan atau dirombak mengikut kesesuaian bahasa yang meminjam, terutamanya perubahan morfologi. Kesimpulan kedua ialah peminjaman kosakata dari suatu bahasa ke dalam bahasa Melayu dapat memperkayakan khazanah perbendaraan bahasa Melayu. Memandangkan begitu banyak bahasa Arab yang terserap ke dalam bahasa Melayu, maka secara langsung atau tidak langsung ia dapat memperkayakan khazanah perbendaraan bahasa Melayu, malah menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan sekaligus sebagai bahasa lingua franca di Malaysia. Kesimpulan terakhir yang telah kami peroleh, masyarakat khususnya rakyat Malaysia pada masa kini perlu bersedia dan berlapang dada bagi menerima proses-proses perkembangan literasi di dalam bahasa Melayu. Dengan usaha sedemikian, kita sebagai rakyat Malaysia yang moden tidak akan berasa kekok untuk berbicara dan beraksi dalam bidang-bidang yang moden seperti sains, teknologi maklumat, ekonomi dan kewangan dan sebagainya. Memandangkan bahasa Melayu berperanan sebagai alat untuk menyampaikan ilmu pengetahuan moden pada masa kini selaras dengan bahasa Melayu yang mempunyai dua ciri penting, iaitu keintelektualan dan kesempurnaan bahasa.